lebih lawan daripada aku. Isteri itu lawan. Jadi tak suka perempuan yang lebih lawan daripada isteri. Jadi cerita betul kadang-kadang budak-budak ni datang mengadu, Ustaz, saya kalau pergi sekolah, saya pagi-pagi, saya jalan, saya nampak ada perempuan putih yang panjang duduk depan itu. Jadi dia kacau macam tu. Stres tak budak ni? Nanti tengah baca dalam bilik, dia kata nampak kaki. Dia gantung-gantung dalam bilik. Jadi lagi pekerjaan budak-budak ni, bila takut, mak bapak pun takut, jadi semua takut. Jadi ini cerita betul. Ada orang pula, budak kecil, dia boleh tahu pula ni macam mana bisikan dalam dia bercakap dengan dia, apa yang akan berlaku. Dia kata selalu saya dengar bisikan dan orang cakap dengan saya, itu bukan mak bapak saya. Tapi mak bapak tak pernah kasih tahu dia. Bila kita tanya mak bapak kata betul, itu anak angkat. Jadi kita dapat macam benda-benda gaib yang ada dalam badan ini, bisikan yang saya tahu dia. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu dia cari kesebayang. Ada orang tak tahu baca pun, tak tahu ngaji pun, tak pernah bukan Quran. Tapi lepas dia kena kacau, datang yang baik, ajar dia ayat kursi, ajar dia Fatihah, ayat dia baca-baca ayat-ayat Quran, sampai dia tahu baca. Jadi adik-adik semua heran, dia tak pernah belajar Quran. Macam mana dia hafal? Jadi kita yakin, kita faham bahawa ada yang baik sentiasa. Ada yang jahat, ada yang baik. Jadi inilah cita-cita Ibu Bapa Bangsa pengalaman yang boleh kita jadikan apa? Panduan ataupun iktibar. Benda ini dia. Jadi macam mana cara mengatasi? Kita tak ada cara lain. Melainkan kita berdoa banyak dengan Tuhan dan kita banyakkan kepada Allah, tingkatkan kita punya pengetahuan, insya-Allah kita dapat mengatasi. Jadi di sini ada beberapa soalan. Kalau baca kita jawab. Jadi ada soalan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara hendak fahamkan orang yang tidak faham dalam soal gangguan jin dan syaitan? Terima kasih. Saya baca, saya jawab. Jadi macam mana nak fahamkan orang yang tak faham? Wah, ni macam mana cerita ni? Jadi cara dia senang saja. Orang yang tak faham ada dua, ada dia tak faham tapi tak mau faham. Ada yang tak faham tapi diam. Dia tak mau faham dan tak mau difahamkan. Itu cara dia tinggalkan. Tapi dia tak faham, difahamkan pun tak mau dengar, tinggalkan. Jadi kalau dia nak faham, kita tak mampu fahamkan, dia bawa kelas. Kita bawa di kelas-kelas yang begini. Jadi mungkin tidak ada dirasa khusus bab ni. Jadi sekarang boleh ke kursus yang kita adakan. Biasa saya dan Ustaz saya tak tahu program dia, tapi program saya adakan di Masjid Rahimabi biasanya dan akan datang di Masjid Kasim di atas tingkat 2. Ustaz saya ni mungkin jadualnya di Masjid An-Nur di Masjid An-Nur di Maslim. Jadi kita adakan kursus khas untuk faham benda ni. Jadi mereka tak mau faham, awak kasih alamat untuk pergi. Tak mau juga, sudah. Assalamualaikum. Baik. Jadi untuk faham benda ni tak susah, asalkan lapang dada untuk mendengar. Paling banyak kan yang tak mau faham, kadang-kadang dia kata ngombat. Dia tak mau faham, malah dia nak uji. Dalam saya ceramah pun dia nak uji. Subhanallah. Saudara saya katakan, tukang ngombat para bomoh contohnya, kita ceramah ini bukan minta diuji. Sebab ujian Allah kat kita pun kita tak terbawa, tak terbuat, tak tertanggung. Jadi janganlah kamu cuba-cuba uji kita pula, tak payah. Jadi ada yang uji. Selepas saya buat kelas, dia uji kelas tu, dia kacau. Dan lepas kelas tu, hantu berkeliaran dalam masjid. Dalam masjid hantu berkeliaran. Komputer hidup sendiri lah, berani berkek lah. Jadi siapa yang buat perkara uji tu, nanti kamu diuji Allah, kamu akan tahu. Jadi siapa yang ada niat, yang ada selalu melakukan perkara itu, eloknya berhentikan dan kembali kepada Allah. Kerana kami menjelaskan hanya menyampaikan ilmu Allah, bukan untuk beriak-riak, bukan untuk menunjuk, tidak, untuk menyampaikan ilmu Allah kepada saudara. Itu saja. Saya kata begini sebab dah 2-3 kali macam-macam orang datang tes saya, tepuk dada saya lah, cubit, hampir kena gunting susu saya, dia cubit. Dia kata, apa awak ni? Saya kata, awak punya tak jadilah, sebab saya gunakan Quran, insyaAllah. Susu dia balik. Besok datang lagi.
Saya kata, pakcik ni datang lagi, tepuk lagi saya. Saya kata, cik minta maaf. Kalau Haji nak uji ilmu bukan kat sini, ni bukan tempat uji. Saya menyampaikan ilmu. Kalau Pak Haji nak belajar, saya ajar. Nak uji bukan saya tempat dia. Silakan yang datang lagi. Saya suruh dulu. Itu dia. Baik, ini satu soalan lagi. Saya suruh Ustaz kami jawab. Nama saya Abdul Rahim. Asal saya keluar negeri, ada saja sesuatu yang ganggu isteri saya. Contohnya, berupa suara saya panggil dia. Ada kalanya duduk di tangga, imbas saya. Bila saya lihat, bila imbas saya, bila isteri saya melihatnya. Ada kala dia, ada kali isteri saya rasa ada sesuatu menyentuhnya ketika tidur. Ini kalau istilah orang dulu dinamakan hantu raya. Dulu orang dulu istilahkan hantu raya. Hantu raya ni hantu lelaki atau jin lelaki yang suka kacau wanita, kata perempuan. Kadang-kadang hantu raya ni dibela orang memang membela. Satu kes yang terbaru baru minggu lepas. Kes ni lebih kurang sebulan lepas. Suami isteri datang. Isteri kata dia dah tak suka dengan suami dia. Suami dia kurus separuh saya. Saya ni dah suruh dia lagi kurus. Dia separuh saya. Dia duduk depan saya, dia gila. Dia cakap, awak ni saya dah kurus, awak lagi kurus. Dan separuh saya tanya, apa yang gigit awak? Saya suka gurau. Bininya kata, saya tak tahan lagi nak hidup dengan suami saya. Dia pasal pula? Kalau dipukul awak bukan sakit, dia kecil awak besar. Dia kata, bukan itu Ustaz. Mak dia berlantu. Saya tanya, awak ada bukti mak dia berlantu? Ada bukti. Macam mana? Mak cakap, mak dia kalau tidur waktu malam, buka pakaian semua. Bulat. Macam kanak-kanak kecil kita mandikan. Lepas tu dia buat. Kadang-kadang malam tu dia bulat, dia telanjang di keliling rumah. Maknya umur dah 50 lebih. Jadi apabila saya selidik dan pengalaman saya, ini adalah hantu raya. Ini mana wanita bersuamikan hantu raya. Ini ada banyak kes yang ada juga. Saya pun gunakan kaedah, saya cek betul. Mak dia bila hantu raya lebih kurang sudah 25 tahun. Jadi saya kata siapa yang berkahwin dengan anak makcik ini mesti sengsara. Terutama orang perempuan. Betul, lebih dia kahwin sekarang si wanita selalu dihimpit dengan jin jantan. Dia pun tak tahan bercerai. Lepas bercerai, si bekas suami tadi yang maknya berlantu jumpa saya. Jumpa saya bawa seorang perempuan. Lagi lawa daripada bekas isteri dia. Lagi jenggu lagi. Orang tua. Dia tanya ni siapa? Ini Ustaz, kawan saya. Isteri saya dah cerai Ustaz. Dia minta cerai, saya ceraikan. Saya kata, awak berani kawan dengan lelaki ni? Saya takut juga Ustaz. Sebab sejak saya kawan, saya selalu kena subuk. Bagaimana isteri dia yang lama. Saya kata, maaf, cakap siapa kawan orang ini dan jumpa emak dia, mesti kena. Rupanya dia ni yang mula-mula tidak mengaku, tidak percaya mak dia bela. Akhirnya datang bertemu saya, dia kata memang saya percaya Ustaz sebab saya nampak sendiri dan kakak saya pun begitu. Jadi ini jenis yang sama. Saudara, ini kes. Kebiasaannya jenis ini, dia lari kalau suaminya ada, itu pada kebiasaannya. Kalau suaminya ada di rumah, biasanya dia tak ada. Jadi kalau suaminya tak ada, biasanya dia datang. Ada kes pula, walaupun suaminya ada, dia tetap ganggu. Tetapi dengan cara apa? Dia retak pada suami. Jadi bila suami nak bersama dengan isteri, tengok muka suami dan muka orang lain. Muka King Kong ke, muka UFO ke. Jadi pernah beberapa wanita jumpa saya, bila dia nak bersama sampai tengok muka suami dia, duduk gini. Suami kata, kenapa tengok aku macam ini? Handsome sangat ke aku? Dia nak cakap tak tergamak. Akhirnya dia cakap depan saya nampak muka suami saya dirangkung. Jadi akhirnya saya cerita pada suami dia baru istighfar, barulah dia cuba dirawat. Sehingga wajah dia menjadi asal. Jadi saudara yang kena gini, maknanya itu dia. Jadi cara dia antaranya wanita tadi, isteri awak yang nak tidur, saya beruduk, tutup aurat. Dan kalau boleh cari minyak kasturi, dicolekkan pada badan sedikit waktu tidur. Kebiasaannya kita nak gemar dengan wangian itu. Itu antara. Kalau untuk lanjut, jumpalah di tempat rawatan kita, boleh kita bagi khidmat nasihat. Di Ulan ada, di sebelah sini pun ada pusat rawatan. Awas terang jalan ni, ada klinik tu, atas dekat 2 ada pusat rawatan dari Ulan. Di Ulan buat 325 pun ada satu. Dan ada lagi di mana saya tengok. Di sini Avenue, di sini Place kat sini saya kata lagi. Saudara boleh minta khidmat nasihat di tempat di sana. Wallahu a'lam.
Ini ada satu soalan lagi. Benarkah majlis-majlis yang diadakan dunia yang musik di situ adanya syaitan? Perlukah kita jauhi? Jadi kalau soalan ini saya rasa jawapannya very clear, jelas. Kita kembali kepada Al-Quran.